Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man nasarahu wa man tabi'ahu wa wala. Penuntun, pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini ayahanda akan berceramah bertajuk MKS 3 P5 Aktiviti 1, iaitu persediaan keuangan. Ayahanda Ustaz Haji Zahari bin Haji Awang, penggerak Sakinah Parlimen Keluar. Ekonomi yang mantap, ekonomi yang stabil merupakan salah satu daripada kebahagiaan rumah tangga. Bermakna kalau ekonomi tak kuat, tak kukuh, boleh membawa kepada bergoncangnya rumah tangga. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Lebih-lebih lagi apabila ramai keluarga, ramai anak yang tak sekolah, yang berbagai-bagai lagi. Maka di dalam MKS yang ketiga, kita cadangkan kuatkan tabung keluarga, kukuhkan tabung keluarga. Perlu kita ada tabung keluarga. Dah ada tabung keluarga, kena kuatkan, kukuhkan tabung keluarga itu. Yang pertama, apabila pasangan dah berumah tangga, hendaklah ada tabung untuk menyambut kelahiran bayi. Kita sedia maklum bahawa kelahiran bayi ni perlu kepada pakaiannya dan alat-alat tidurnya dan perkara-perkara yang lain berhubung dengan bayi. Dan kadang-kadang perlu juga obat-obatan kepada ibu yang baru melahirkan bayi. Sudah tentu perlukan kepada duit. Maka dengan sebab itu, bila berumah tangga, perlu ada tabung menyambut kelahiran bayi. Kata orang, sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah teratuk baru tengadah. At-tadbiru minal ma'isyah. Hidup ini mesti diurus. Hidup ini mesti ditarbiyah. Berbincanglah, bermusyawarahlah suami isteri. Satu. Yang kedua, selain daripada tabung menyambut kelahiran bayi, kita sedia maklum bila dapat anak lahir daripada umur sehari sampai umur 15 tahun, tanggungjawab ibu bapa membuat akikah kepada kanak-kanak yang baru lahir. Jadi, wujudkan tabung akikah. Tak apalah kita masuk satu hari RM1, 30 hari ada RM30. Ya, mungkin setahun baru dapat cahaya mata. Kalau sebulan RM1, setahun RM30, 12 kali 3 dah dapat 360. Jadi bila nak buat akikah, tambahnya tak banyak lagi, kerana akikah ini sunat muakkad. Al-ghulamu murtahinun biaqiqatihi. Kanak-kanak kecil tergadai dengan sebab akikahnya. Maksudnya rambut naklah dicukur sampai botak supaya bacaan deranya berkembang dengan baik. Dan anak yang tidak diakikahkan, kalau ibu bapa mampu atau nenek mampu,
tapi tak buat akikah, dia tidak ada autoriti untuk mendoakan ibu bapanya mendapat syafaat pada hari kiamat, rugi. Jadi buat tabung akikah. Yang ketiga, tabung korban keluarga. Dan kita juga ingin membuat korban. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita buat, kita gilir-gilirkan, kerana dia merupakan tunggangan kita di hari akhirat besok. Kita bangun daripada kubur, sudah ada kenderaan atas kubur kita. Kita tanya, siapa awak? Dia menjawab, inilah para korban kamu. Naik, dia akan bawa kita. Tak perlu kita jalan kaki. Jadi persediaan ini kita ingat, wujudkan tabung korban. Kemudian keempat, tabung untuk menunaikan haji dan umrah pun kita wujudkan. Simpanlah seberapa yang mampu. Kita kena buat anggaran. Mungkin kita kahwin umur 25 tahun, mungkin umur kita 55, besok kita nak pergi haji. Kita simpan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Perancangan mesti ada, tarbih kena ada, kena urus pisang sesikat, ubi sebelanga kena ada. Kemudian kita ada simpanan kekal. Ini kata orang jangan pandang belakang. Ada simpanan kekal. Tu dia. Kemudian kita kena ada tabung kecemasan. Termasuklah kematian ataupun apa-apa yang berlaku yang kita tak duga-duga, tapi dia berlaku, yang perlu kepada keuangan. Jangan sampai berlaku kematian tidak boleh diurus. Sebab sekarang ni sekurang-kurangnya satu orang kematian belanja hampir RM800. Hampir RM800. Kalau di tempat kita ada khairat kematian, kita ikuti khairat kematian kerana sangat membantu kita. Jadi sediakan tabung kecemasan. Kemudian yang ke-8-nya, elakkan diri jangan berhutang. Jangan berhutang. Beli tunai, lambat pun tak apa. Sebab kita kalau biasa sangat berhutang ni, kita beban dengan hutang. Salah satu daripada ayahanda yang rasa bahagia bila pencen tak ada hutang. Rumah tak ada hutang, kereta tak ada hutang. Tapi kita kena rancang, berbincang suami isteri. Yang ketujuh, rancang sebelum kita berbelanja. Sebelum kita nak pergi belanja tu, kita kena rancang dulu, apa yang kita nak beli. Kemudian yang ke-9-nya, beli yang perlu sahaja. Jangan asal nampak. Asal nampak atau jumpa semuanya kita nak beli. Jangan. Kita beli hanya yang perlu saja. Yang ke-10, jangan bermewah-mewahan. Itu nak kena ingat. Kalau kita bermewah-mewah, kata orang beli baju ukur badan sendiri. Jangan ikut orang. Mungkin ekonomi kita tak banyak. Lebih-lebih lagi kalau yang bekerja tu seorang, suami saja bekerja, isteri tak bekerja. Kalau bekerja 2 orang, boleh tahan sikit. Itu pun nak kena rancang juga. Kalau walaupun dia pakai ekonomi, suami pakai ekonomi, saya pakai ekonomi, tapi kalau tidak diurus dengan baik, tadbir dengan baik, gunung pun runtuh dicangkul hari-hari. Jadi jangan suka bermewah-mewah. Kurangkan melancung. Kurangkan melancung. Kerana melancung juga memerlukan kewangan. Tengok, lebih-lebih lagi kalau anak kita masuk di pusat pengajian tinggi, sekurang-kurangnya satu hari RM10, sebulannya mau 300. Sekarang pun mungkin tak cukup.
Kemudian yang ke-12-nya, kurangkan makan di luar. Tak kurang kita cadangkan ada 12 perkara untuk menguruskan kewangan kita. Kurangkan makan di luar, beli masak di rumah. Kalau yang bekerja di pejabat, bawa bekal. Tak susah bawa bekal. Masak jemput-jemput ke, nasi goreng ke, air bawa sendiri. Kurangkan makan di warung, kurang makan di luar. Ini di antara cadangan kita berhubung dengan pengurusan keuangan keluarga. Mudah-mudahan apa yang dicadangkan dalam MKS yang ketiga ni dapat dipraktikkan. Apa yang ayah anda cakap ini, ayah anda dah lakukan. Apa yang ayah anda cakap ini, ayah anda dah praktikkan. Alhamdulillah, bila kita praktik, insya-Allah dalam usia kita tak sampai 50 tahun, kita dah dapat pergi haji. Bukan seorang, kita dapat pergi haji suami isteri, dapat pergi umrah, rumah kita ada, kita tak berhutang, kita kenderaan kita ada. Bila kita pencen, kita tak ada hutang, sebab kita dah rancang siang-siang. Kata orang, biar kita susah masa muda, sebab kita muda lagi. Tapi kalau susah masa tua, memang susah betul, sebab ayah ada pengalaman kawan-kawan, sampai pencen rumah pun tak ada, duduk rumah sewa. Ada yang pencen baru beli rumah, pencennya sebulan tinggal RM16. Agak nak makan apa RM16? Kenapa tu? Kerana kita tidak merancang, at-tadbiru minal ma'isyah. Hidup ni mesti dirancang, mesti ada jadual. Sebab tu dalam Islam dia buat jadual. Kita dah tahu dah bila waktu zuhur, bila waktu asar, bila waktu maghrib, bila waktu isyak, bila waktu subuh. Kita tahu itu perancangan. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni diperuntukkan berwaktu-waktu. Kita tahu bila nak raya puasa, bila nak raya haji, bila musim haji, kita tahu. Tu dia. Itu ajaran Islam, supaya kita buat jadual, buat perancangan. Merancang itu adalah penting. Dan di samping kita berdoa, dan di samping kita membaca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah tu kena baca, dan Al-Kausar kena baca, dan sembahyang duha kita kena buat. Semua itu untuk memanggil rezeki dan memberkati rezeki. Baca surah Al-Waqi'ah kalau boleh tiap-tiap malam. Sembahyang duha kena buat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca, markat rezeki, panggil rezeki. Jadi sekian daripada Yanda. Mudah-mudahan dapat kita praktikkan di dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.